Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sila ke muka surat 607 Al-Quran dan Qiraat. Sebelum ini kita ikuti ayat inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Menjadi tanggungjawab kami mengumpulkan Al-Quran dan membaca Al-Quran. Mengumpul Al-Quran yang diturun dalam tempoh 23 tahun. Dalam tempoh 23 tahun usia Nabi, usia risalah kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Makkiyah, surah itu terbahagi kepada Makkiyah dan Madaniyah, turun di Makkah dan turun di Madinah. Ini untuk mengumpulkan dalam bilangan 114 surah. Ini tanggungjawab Allah Subhanahu wa taala. Alaina, menjadi kewajipan kami, menjadi tugas kami kumpul. Demikian juga bacanya. Baca tak boleh kita nak baca dengan sebarang nak baca, mestinya baca mengikut yang Jibril baca. Bagaimana Jibril baca kepada Nabi dan bagaimana Nabi perdengarkan bacaannya kepada malaikat Jibril. Bacaan itu. Jadi orang sebutnya talaqi bagi tujuan inilah, bagi tujuan supaya bacaan kita jadi betul seperti yang dikehendaki oleh Al-Quran sendiri. Alaina jam'ahu wa qur'ana. Menjadi tanggungjawab kami baca, kumpul dan membacanya. Yakni baca seperti Jibril, baca seperti yang dibaca oleh Allah kepada Jibril. Kemudian Jibril salin pula bacaan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah kita sebutkan sebelum ini. Jadi tanggungjawab kita pada hari ini, baca Al-Quran mestinya betul lah. Mesti betul. Betul tu bagaimana? Betul tu melalui guru kita lah. Guru kita yang sudah dipercayai, dia baca Quran dengan betul. Dan dia ada gurunya. Malah setengah guru, dia ada sanak dia. Kalau sanak dia balik dari Mesir, dia ada sanak dia daripada Mesir, daripada negara-negara Arab ada sanak. Sanak itu bukan nak semata-mata satu kertas saja, tidak. Sanak makna sandaran bacaan dia. Bacaan dia seperti yang guru dia baca, itulah yang kekal padanya. Dan kita pun seharusnya sampai kepada peringkat itu pada membaca Al-Quranul Karim. Ialah kalau kita dah boleh makhraj pun dah betul, kemudiannya tajwid pun kita dah dapat ikuti dengan baik, itu boleh katakan sebahagian lebih daripada separuh bacaan kita sudah betul lah. Tapi kalau mula-mula nak belajar, sama ada kita belajar tajwid ataupun kita belajar cara baca dengan betul. Tajwid kita tak tahu, tapi inilah guru saya baca misalnya, panjang pendeknya kita salin betul-betul daripada guru kita yang mursyid. Mursyid ini maknanya dipercayai bahawa dia mempunyai sandaran yang kukuh dengan sanadnya. Kemudiannya bacaan qiraat. Dalam Quran dia ada qiraat tertentu. Ada qiraat Hafs, ada qiraat Warash, ada qiraat sanad Kisai, macam-macam lagi lah sanad dianya, banyak qiraat. Orang kata qiraat 7. Ada pulanya tarannum, ada jenis lagu namanya lagu Hijazi, lagu Masri, lagu Sabah, lagu banyak lagu. Kalau kita pandai lagu ni pun cantik juga. Tak pandai itu buat pandai, dia lagi tak sedap dengar. Dan kita sedap dengar, dia mahu ke suara, mahu bacaan, mahu rentak lagu, mahu suara kita pun kita boleh buat, barulah jadi boleh belajar. Tapi kalau nak pergi tajwid pun tak ke mana, bacaan pun tak betul, nak pergi mengaji tarannum terus, jadi nak pergi ke mana ni lagi tak sedap. Pada suara kita tu pun dah tak sedap. Dan memang pun kedudukan tarannum itu, kedudukannya pengajian mewah. Jadi hak mewah ni maknanya bukan semua orang dapat menikmatinya. Ada orang
Allah berikan kepadanya suara yang baik, dia letak gaya itu pun dah sedap dah. Dia tak belajar tapi dia letak dia punya rentak suara tinggi rendah tu pun dah mencukupi. Tapi perlu juga kita simpankan sedikit maklumat kita tentang Al-Quran dan qiraat ini. Kalangan pendidik tentang ilmu qiraat dan qurra. Qurra ni qari-qari, jamak daripada qari. Qurra maknanya para qari, berpendapat bahawa penentuan talaqi Al-Quran adalah bergantung pada sama' dan musyafahah daripada guru dan yang siqah. Apa dia ni sama' makna dengar, musyafahah ni mulut ke mulut, berdepan, musyafahah mulut ke mulut, itu maknanya musyafahah. Daripada guru yang siqah, yang boleh dipercayai, guru yang dipercayai ilmunya, dipercayai dia mempunyai sanad, dia mempunyai guru, kita terima daripadanya. Yang ni yang boleh kita talaqi daripadanya. Itu talaqi bacaan Al-Quranul Karim. Siqah, tepat ingatan dan bacaan. Salasilah sanadnya berhubung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bila sebut sanad. Bila sebut sanad ini dia berhubung sampai kepada Nabi, dan akhir sekali itu dia terima daripada Nabi, murid dia terima daripadanya. Jadi berhubung antara guru dengan guru dengan guru dengan guru, bagaikan salin tak tumpah. Kalau kata macam tu, dia dengar daripada guru, dia baca seperti guru dia, sampai akhir sekali bila tanya Nabi, Nabi baca macam guru dia baca. Guru dia Jibril. Kalangan qurra pada zaman Nabi pula diterima daripada Nabi, bacaannya seperti Nabi seperti Jibril. Jadi kalau begitunya, guru hingga sampai kepada sekarang ni, begitulah bacaan itu secara musyafahah. Yang siqah pula, siqah ni maknanya boleh dipercayai. Kadang-kadang jangan orang dia dakwa dia pernah belajar di Mekah ni dengan syekh tu, syekh ni banyak syekhnya. Jadi bila banyak-banyak tu, takut aku tak betul pun, aku tak betul. Tapi kalau betul lah, yang tak betul lah. Maulah. Sebab itulah siqah ni satu syarat untuk kita menerima riwayat daripadanya. Kemudian diambil oleh para sahabat menerusi cara dan berupa dan yang serupa pada sanadnya, hinggalah riwayat itu berkembang luas di kalangan umat Islam hingga kini. Sanad itu, jadi sanad berkembang luas ke seluruh dunia. Saya rasa di Malaysia pun ada orang yang balik daripada Mesir, daripada Saudi yang lama-lama itu, mereka mempunyai sanadnya. Misalnya Syekh Hasan Azhari ini pakar dalam bidang ni. Kalau dulu orang yang terkenal namanya Ahmad Pergau ini ahli dalam bidang ni. Dia mempunyai gurunya, dia mempunyai samaknya. Samak maknanya dengar. Dia mempunyai musyafahah yang cukup. Akhir-akhir ini mungkin adalah juga sanad, tapi mahu siqah lah. Siqah setengah tu datang ke Malaysia, dia jual sanad. Ni lari dah jual sanad. Mari nak tak mengajar tapi nak beli sanad dengan dia, sanad Quran, boleh lah. Dia tulis nama-nama situ. Tapi cukup bukan kita nak beli sanad itu, kemudian kita nak jual pula kepada orang lain, ni sanad saya, dia murid kita pula, dia jual pulanya. Dia mempunyai pasaran lebih tinggi, dia dapat untung lebih. Kita guru, dia ambil daripada kita ambil daripada guru yang tak ada pasaran umpamanya. Jadi timbul pula masalah pasaran, nak jual sanad ni pun satu hal juga. Hadis pun macam tu juga. Jadi tidak perlulah kita pakai itu, tapi kalau kita mempunyai kemudahan, kita cari guru itu dan kita belajar daripadanya. Belajar. Tidak boleh kita nak reka-reka sendiri yang qiraat ni. Qiraat. Ini satu ilmu. Pada setiap zaman pastilah adanya qari-qari yang masyhur, bermula sejak zaman sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in dengan tokoh-tokohnya yang mencapai bilangan mutawatir. Mutawatir ni betul-betul ramai orang, bilangannya cukup, tapi meriwayatkan satu saja caranya.
caranya kita terima waladdallin sepanjang mana, hanya mana, setinggi-tingginya, pada rekahnya, sependek mana, misalnya lah. Dan baca waladdallin sebagai contoh saja. Lidah tu duduk di mana, bagaimana sebutannya, mestinya musyafahah. Syafahah tu maknanya bibir mulut. Tengok bibir mulut dia duduk macam mananya, lidah dia letak macam mana. Di situ dia akan mengajar. Guru ini dia ajar lidah letak di sini, suaranya tekan di sini, baknya lidahnya duduk di mana. Sebab begitulah. Tapi kalau kita dengar saja, kita tak boleh beza. Kalau kita dengar tu tidak tengok mulut dia. Dia baca waladdallin, waladdallin, waladdallin. Hak satu tu walabba, hak satu lagi tu walabba. Tapi bila kita dengar tak tengok mulut dia, kita tak boleh beza hak mana. Serupa dia baca walabba, walabba. Kalau orang India pula, berkali dia ada riwayat dia, ada sanad dia, dia baca walazzallin, walazzallin. Ada waladda pun ada. Hak sebelah ni, sebelah Kerala ni, dia baca molek waladda. Hak sebelah tu, sebelah Azamkat tu, walazza. Tempat saya mengaji pun walazza juga, walazza. Saya dah bahas dah walazza tu. Dia kata dia pun betul, kita pun betul. Tak apalah, sederhana lah tu, maknanya 50-50, menang-menang dengan dia. Saya kata dia salah lah. Pak akhir sekali saya kata salah juga. Saya tak mahu hak dia. Saya nak balik waladdallin juga. Tapi ada setengahnya tu, kawan-kawan saya juga, dia balik rumah ni, dia baca macam India, waladdallin. Dia kata guru dia ajar macam tu. Ambil ke? Ya lah, kita tak kata apa. Mereka kita pun seguru dengan dia. Menurut Ibn al-Jazari, ini ulama di dalam ilmu qiraat, bukan ilmu tarannum, ulama. Dia ada kitab dia, ulama-ulama ni, Al-Jazari, Al-Syatibi, ini tokoh-tokohnya. Macam dalam fiqh lah, ini Imam Nawawi, ini Imam Syafi'i, ini Imam Abu Hanifah. Dalam qiraat pun seluas itu juga. Bidang pengajian ini luas ni. Itulah kalau bolehnya pergilah ke negeri Arab, cari guru, tapi kena lancar di rumah ni lagi lah. Lancar di rumah ni dulu biar mahir baca. Pergi ke Mesir, cari guru. Saya ingat jadi Mesir lebih pakar dalam bidang ilmu qiraat ini, lebih matang. Tapi kalau lain-lain daripada itu, Iraq saya rasanya lebih matang. Syam lebih matang lagi. Syam di Syria. Di Syria ini tempat-tempat yang boleh kita dapati qiraat betul-betul seperti sanad, dan qiraat betul-betul seperti mana yang dikehendakinya. Menurut Ibn al-Jazari, penerimaan qiraat adalah bergantung pada 3 syarat, iaitu hendaklah serasi dengan kaedah bahasa Arab. Kaedah bahasa Arab. Jadi kalau walazzallin, kaedah bahasa Arab tidak macam tu. Tapi kalau dah ada, dia kata ada jalan yang baca macam tu, tak apalah. Tapi tepat dengan resam Al-Quran yang Mushaf Osmani. Yang kita baca itu tepat dengan tulisan Quran. Tulisan Quran ini dia ada tulisan khas, Rasm Osmani. Kita nak dapat di mana Rasm Osmani? Rasm Osmani itu Mushaf Madinah yang kita duduk baca, datang daripada Saudi, dan malah yang dicetak di Malaysia pun dia ada kebenaran KDN. Kebenaran KDN itu Kementerian Dalam Negeri, dia tak akan cetak dan dia tidak akan bebaskan kepada penerbit untuk menerbitkan Quran yang tidak bercetak Rasm Osmani. Macam mana Rasm Osmani dia ada beza di mana? Ada bezanya, misalnya kalau as-salatu tidak Rasm Osmani, dia tulis alif lam sad lam alif ta, as-salatu. Az-zakatu ini sebahagian daripadanya, alif lam zai kaf alif ta marbutah, az-zakat. Kalau Rasm Osmani setengahnya dia tulis as-salatu dengan waw, alif lam sad lam waw ta marbutah. Jadi kalau kita nak baca dengan bacaan kita kira-kira tak betulnya, kita baca as-salut.
As-salut lah pasal waw. Tak dia as-salatu, tulis as-salut, baca as-salatu. Baca as-salatu daripada mana? Guru yang mengajar kita baca macam tu. Jadi rasam Uthmani ni mestinya ditulis dengan rasam itu, tak boleh tulis dengan tulisan lain. Malah akhir-akhir ini penerbit buku mestinya pastikan Al-Quran itu menggunakan rasam Uthmani. Jika tidak, maka dia satu kesalahan dalam menulis Al-Quranul Karim. Ini perkara. Rasam Uthmani ini sejarahnya pada zaman Uthman disatukan tulisan Al-Quran itu dari seluruh dunia ini, di seluruh. Jadi ini satu perpaduan yang diambil oleh Sayyidina Uthman. Sebabnya penulis-penulis dia balik negeri dia tulis macam apa dia tulis lah. Jadi tak bersatu, tak satukan. Jadi bila disatukan, Quran yang kita dapati antara mazhab-mazhab yang berbeza, siapapun yang memegang Al-Quran dia akan dapati rasm Uthmani. Sama ada dia ahli sunnah, dia syiah, dia rafidhi, dia macam-macam lagi mazhab, bila baca Quran sama tulisannya itu. Jadi itulah namanya mushaf, itu Mushaful Madinah, Mushaf Madinah. Jadi kalau kita tengok Quran dia tulis Mushaf Madinah, itu yang disepakati oleh umat Islam pada zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Ini satu sumbangan yang sangat-sangat baik. Jika tidak Al-Quran pakat tulis dengan negeri masing-masing, dia tulis. Itu tulis dalam, sama-sama tulis dalam bahasa Arab, sama-sama bahasa Arab, tapi dia punya imlaknya lain. Jadi kalau itu pun mesti disepakatkan, maka tulisan Al-Quran dengan huruf Rumi, lagilah salah, tak boleh. Walaupun dia tak boleh baca Quran, tapi tak boleh baca dengan tulisan Rumi. Tak boleh. Tulisan Rumi ni misalnya kalau kita kata zalika tu Z-A-L-I-K-A, zalikal kitabu, al-kitabu L-K-I-T-A-B, zalikal kitabu. Salah, jangan. Haram menurut fatwanya, haram menulis Al-Quran dengan tulisan selain daripada tulisan huruf hijaiyah, huruf-huruf Arab. Tak boleh. Kalau dengan huruf Arab, mestinya dengan rasam Uthmani. Nak tengok rasam Uthmani, tengok Al-Quran lah yang ada. Yang dibaca di Iran pun itulah juga, yang dibaca di Emirat Arab, tempat ramai orang Rafidhi pun itulah juga Al-Quran. Jadi pegang oleh ajaran sesat pun yang itulah juga, tak boleh lari dah. Ini mukjizat Quran. Menurut Ibn al-Jazari, penerimaan qiraat adalah bergantung pada 3 syarat, iaitu hendaklah serasi dengan kaedah bahasa Arab. Kaedah bahasa Arab ni nahwu lah. Kalau nahwu ni, kalau ada fa'il, fa'il, maf'ul, dia mesti lengkap itu. Mesti lengkap. Kalau fa'il tu marfu', kalau maf'ul tu mansub, mestinya fa'il bagi fi'il dalam Quran marfu', maf'ul dia mansub, macam tu. Dan mana fa'il, marfu'? Marfu' tu bagi di hadapan, kalau mansub tu bagi di atas, maf'ul mesti bagi di atas. Jangan baca zahaba Muhammadin ilal madrasatun. Itu ngeri, itu berdiri bulu roma kalau orang Arab dengar. Pasal apa? Pasal dia terguling jatuh, habis. Zahaba Muhammadun, pasal apa? Muhammadun fa'ilun marfu'un, ilal madrasati ila harfu jarrin, al madrasati majrurun, ilal madrasatun. Tak boleh, haram macam tu. Kaedah bahasa Arab, Quran nuruti kaedah bahasa Arab. Itulah baca doa pun, kalau nak ambil doa Quran itu mesti bacanya menurut Al-Quran, menurut nahwu. Kalau baca doa Al-Quran tak ikut nahwu pula, salah baik tak baca. Jangan ubah doa Quran, selamat kita, selamat. Tak payahlah Rabbana ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Tak payah kita ubah Rabbayani saghira pun tak apalah. Daripada kita ubah salah, kita ubah 2 saja, hak lain lagi cacat umpamanya. Sebab tu, jadi yang terbaiknya jangan ubah bacaan doa dalam Al-Quran.
Ini nahwu. Kalau tidak, nahwu ni pengasas dia murid pada Sayyidina Ali, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali ini pengasas nahwu Arab. Bila lama dah zaman Nabi, zaman sahabat dan ramai orang luar masuk Islam, orang ajam pun masuk Islam, orang bukan Arab masuk Islam. Jadi orang ajam ni dia bawa mari, dia tak pakai nahwu. Bila mari tak pakai nahwu, Abul Aswad Ad-Du'ali mahu satu kaedah yang menyatukan seluruh orang yang menggunakan bahasa Arab, mestilah pembacaan mereka itu betul. Jadi barulah datang fa'il tu marfu', maf'ul tu mansub. Pendek saja, sebek saja. Amtaratis sama'u, amtarat as-sama'u. As-sama'u tu marfu', hujan turun, langit menurunkan hujan. As-sama'u. Kalau orang bacanya amtaratis sama'i, sama'i, kena sebut dalam doa. Doa ni boleh dikatakan kebanyakan orang salah, tapi kena betul mulai daripada hari ini. Jangan baca alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan syakirin, hamdan sabirin. Sangat-sangat salah. Tapi kalau dah orang dah baca macam tu, dia baca dengan salah ni sampai bila-bila pun salah. Kalau tak mau ubah, tak boleh lah. Hamdan syakirin, tak boleh ada bagi dua pada hamdan, bagi mudhaf dan mudhaf ilaih. Bagaimana mudhaf ilaih? Kena ada hamdan hamidin. Dal bagi dua tak boleh, kena hamdal hamidin. Hamdal hamidin, alif. Hamdan al-hamidin, mesti ada alif. Tapi kalau tak ada alif, hamdan hamidi, dia membawa arti sifat pujian tu, sifat pujian hamidi. Hamidin tu mana orang yang memuji Allah. Hamdal hamidi, hamdal syakirin pun demikian juga, kena ada alif lam. Bila tak ada alif lam tu, dia sudah salah dari sudut nahwu Arab, salah besar. Hamdan tak boleh ada pada mudhaf bagi dua. Kalau baca hamdah hamidin pun salah juga, pasal tak ada alif lam. Jadi dua kali salah. Salah ada bagi dua data hamdan, salah yang kedua tak ada alif lam. Kalau ada alif lam, dia akan baca hamdal hamidin, hamdas syakirin. Alif lam tu dia ada dua pula. Dia ada dua. Hamdan ada alif lam yang berbunyi, hamdal hamidin, hamdas syakirin. Kita tak baca hamdal syakirin, tak boleh macam tu. Ini kena mengaji nahwu lah. Kena biasa pula, tak belajar nahwu. Kalau kita tegur pun dia kata guru dia sanak dia macam tu, sanak Quran dia hamdan hamidi macam mana? Menurut lagi, kita baca sikit lagi. Menurut Ibn al-Jazari, habis kat tu Usmani, kemudiannya menurut Imam al-Jazari, menurutnya lagi qiraat yang cukup syarat-syarat ini tidak harus dipertikai kesahihannya. Tak boleh nak pertikaikan lagi. Sama ada diterima pada 7 imam, 10 atau imam-imam lain yang diterima sanadnya. Qiraat bukan sekat 7 saja, dia boleh pergi 10, berada 12. Semua sekali itu kalau boleh diterima daripada Nabi dan ada sanadnya, boleh diterima. Ada lagi qiraat syaz, ada, boleh terima kalau ada sanad yang betul, diterimanya daripada Nabi. Sebab begitu sekali penting sanad, penting. Maka qiraat itu dianggap dhaif atau syaz, sama ada diambilnya daripada 7 atau 10 imam atau imam lain-lain lagi. Jadi mana-mana yang kita rasanya tak berapa sedap dengar, tapi dia kata dia ada sanad yang sampai kepada Nabi, qiraat itu disebutnya dhaif. Dia tidak nafikan, tak ada nafikan itu bukan qiraat macam tu. Lagu mana nak misalnya kan,
nak tiru-tiru pun tak boleh juga. Saya pun tak ngaji qiraat ni, tapi adalah bacaan. Kadang kita dengarnya bacaan waras tu, kita dengarnya nampak nipi sangat dia baca, tapi itu qiraat yang masyhur dan mutawatir, betul-betul begitu. Wadduha dia bacanya, wadduha wallaili idza saja, lebih kurang macam itulah. Itu dia panggilnya imalah. Kalau kita dengar, kita pun takut nak baca wadduha, orang tak pernah baca wadduha baca tu. Tapi kalau mula dengan wadduha tu mai waras, habis kena waras semua. Jangan wadduha saja waras. Wadduha satu waras, hak lain lagi tak pandai nak waras. Tak payah waras lah kalau macam tu nya. Tak payah. Ramai orang dengar dia baca, oh qiraat waras, dia baca boleh baca wadduha, dia boleh baca wadduha juga. Tak boleh lah baca satu saja, bacalah habis. Guru takkan kita belajar seperti itu yang waras. Orang belajar tahu-tahu, kita pergi jumpa guru, dia baca waras wadduha, kita pegang sampai mati wadduha. Ibn Jarir At-Tabari daripada Syu'bah, daripada sab'ah ahruf ni, 7 huruf yang dijadikan asas bagi kalimah qiraat, bagi kelainan qiraat yang diizin Nabi membaca dengannya, hanya dipakai untuk suatu zaman sahaja. Kemudian keizinan itu ditarik balik selepas wafatnya. Qiraat ini qiraat yang mutawatir dan yang dibaca umat Islam hari ini, meskipun berlainan banyak wajahnya, namun ia masih dalam lingkungan satu huruf yang dibenarkan baca dan meriwayatkannya. Beberapa alasan dikemukakan, antaranya 2 firman Allah yang berikut, inna nahnu nazzalna dzikra, hingga seterusnya, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ini antaranya qiraat yang diterima Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya satu saja, iaitu bacaan ala sab'ati ahruf. Ala sab'ati ahruf, di atas 7 huruf. 7 huruf. Kita akan sebutkan ulasannya. Kemudian ini mazhab yang diterima. Lain-lain itu dikiranya mazhab syaz. Syaz ini maknanya tidak ramai dipakai orang. Bila tak ramai dipakai, artinya kalau kita baca pun, kita baca wajah yang dhaif, wajah yang dhaif. Sekalipun pada asalnya dia ada bacaan yang seumpama itu, tapi dihapuskan kerana bacaan itu boleh mengelirukan orang ramai. Ada, tapi mengelirukan. Jadi kalau disebutnya qiraat itu ada sampai 20 qiraat, dia 7 saja yang diterima. Yang lain lagi itu sudah tamat zamannya. Zaman dulu ya adalah, tapi sekarang ni sudah tidak ada. Itulah dia, itu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.